sebelum saya mulakan majlis, saya nak ingatkan yang ada dekat live sekarang untuk isi Google Form. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memuliakan majlis, memberkati majlis pada pagi malam ini, mari sama-sama kita membaca umum kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang dihormati kedua panel kita pada malam ini yang berusaha Barisan Kepimpinan Mahasiswa Antropologi UNIZA, yang dihormati Barisan Kepimpinan Sekretariat Raka Muda UNIZA, yang berusaha pengarah serta ahli jawatan kuasa pelaksana program, dan para penonton yang bersama kita pada malam ini. Topik forum kita pada malam ini ialah kesukarelawanan merentasi sempadan, misi pembangunan komuniti global. Untuk pengetahuan semua, fokus kita pada malam ini adalah untuk melihat sejauh manakah aktiviti kesukarelawanan ini memberi impak atau menyumbang kepada aspek pembangunan komuniti, khususnya di peringkat global. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan dua panel kita pada malam ini. Panel kita yang pertama ialah Prof. Madya Dr. Wan Ahmad Amizal bin Wan Ismail, merupakan pengarah Institut Penyelidikan dan Pengurusan Kemiskinan Universiti Malaysia Kelantan daripada 2017 sehingga kini. Apa khabar Prof. Amizal? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Okay, panel kita yang kedua adalah Encik Muhammad Fayat bin Muhammad Khamarudin, merupakan Eksekutif Jabatan Perancangan Strategik dan Pemasaran Syariah KL Malaysia. Apa khabar Encik Fayat? Alhamdulillah, baik. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh, izinkan saya untuk memberitahu maksud kesukarelawanan dan pembangunan komuniti. Okay, kesukarelawanan ni adalah kegiatan yang dilakukan dengan sukarela tanpa mengharapkan sebarang ganjaran lah. Okay, yang kedua adalah pembangunan komuniti, iaitu usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan serta kualiti hidup komuniti. Jadi, sebagai pembukaan kepada forum ni, saya ingin bertanyakan soalan kepada panel pertama kita, iaitu Prof. Amir. So, Prof. Amir, apakah hubung kait peranan sukarelawanan terhadap pembangunan komuniti, khususnya di negara bergolak? Silakan Prof. Amir. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rabbi Sahli Sadri wa Salli Amri wa Hlul Uqdatam min Lisani yafqahu qawli. Pertamanya saya ucapkan terima kasih saudari pengurusi majlis, Panu Syahira, dan juga rakan panel saya pada malam ni, Encik Muhammad Fayat, dan juga para pelajar, penonton, audien yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, saya amat rasa bersyukur dua perkara. Satu ialah pada malam ni kita semua diberi kesihatan yang baik. Yang kedua juga diberi peluang untuk berkongsi lah sedikit berkaitan dengan kesukarelawan dan juga berkaitan dengan pembangunan komuniti, khususnya juga berkaitan dengan sukarelawan di kawasan-kawasan bergolak dan juga berkonflik lah. Saya secara kebetulan sebelum ni saya di INSPEC ni, Institut Penyelidikan Pengurusan Kemiskinan Universiti Masyarakat Kelantan, UMK, kita selain pada kita buat kajian pendidikan, kita juga banyak melaksanakan program-program pembinaan kapasiti, pembinaan ilmu dan juga aktiviti sukarelawan pelajar. Di bawah kami punya institut INSPEC ni, kita ada satu kelab pelajar namanya Nadi INSPEC. Nadi INSPEC ini adalah kita fokusnya adalah untuk melahirkan pemimpin sukarelawan. Kita bukan setakat nak melahirkan sukarelawan,
kita nak melahirkan pemimpin yang mana dia boleh mencetus usaha-usaha berkaitan dengan sukarelawan. Kita tak nak dia jadi pengikut. Tak, bagi jadi pengikut tu bagus untuk satu peringkat. Tapi peringkat yang lain pula dia mesti memimpin. Okey, sebagaimana saudari Pengerusi ada maklumkan sedikit tentang definisi berkaitan dengan sukarelawan. Sebelum saya cerita sedikit lah, ini saya ambil masa sedikit untuk bincang berkaitan dengan sukarelawan lebih bahaya konflik. Saya juga nak baik kita bincang sudut kita panggil ontologi dululah dari aspek asal-usul istilah yang mana saudara Pengerusi ada kongsikan maksud sukarelawan ni, sukarela ni ataupun kita volunteerism ni adalah berkaitan dengan aktiviti kita melaksanakan suatu perkara, aktiviti dengan sukarela. Rela hati, ikhlas tanpa paksaan dan sudah pasti kita tidak mengharapkan ganjaran, balasan sama ada dari aspek fizikalnya, duit ke ataupun pujian ke dan sebagainya. Itu sudah pasti. Yang kedua sudah pasti apabila kita sebut sukarelawan, dia akan melibatkan elemen kita kata berkhidmat secara tersusun dan sistematik. Dia bukannya pergi tolong tepi jalan, itu bagus juga, sukarela juga tu. Tapi dalam konteks apa kita nak bincang, inilah secara sistematik. Bukannya kita pergi jumpa orang sembrono kita ambil begitu, tidak. Tapi satu sudut betul juga. Tapi yang penting sekali, satu lagi term yang perlu kita tengok juga ialah mendidik. Tujuan kita mendidik bukan setakat mendidik community untuk empowerment, tetapi untuk mendidik kita, untuk mematangkan kita, untuk menghayati realiti yang berlaku di sekeliling kita. Dan kita sedar bahawa rupa-rupanya realiti sama ada perkara yang baik atau tidak baik itu berlaku. Dan ia berlaku bukannya soal kita perlu salahkan apa, tapi persoalannya ialah apakah tanggungjawab kita. Itu soal yang kedua. Soal ketiga ialah memberi manfaat. Sebab kita sebagai manusia, kita ada tanggungjawab. Bukan hanya tanggungjawab pada diri, pada keluarga, pada komuniti, tapi pada negara konteks yang lebih besar. Lebih besar. Dan daripada itulah barulah kita faham rupa-rupa maksud sukarelawan ni dia sebenarnya balik semula pada ontologi lah. Sukarelawan, suka. Dia suka buat sesuatu, suka. Suka ni maksudnya habit. Habit ni kebiasaan. Kebiasaan. Kedua, dia biasa dengan cara itu disebabkan rela. Bukannya orang paksa ikut orang dan sebagainya, rela. Dan dia tu adalah manusia. Manusia yang mana dia rasa dia ni mesti melakukan satu perkara dengan secara sukarela. Tapi bila kita tengok dalam konteks Islam, saya nak masuk sikit konteks Islam lah. Saya yakin ramai Muslim kalangan kita ni, yang mana dalam Islam sudah pasti Islam sudah memberi garisan kepada kita, gesaan kepada kita, pujukan kepada kita untuk melakukan satu perkara yang baik ataupun secara sukarela. Yang mana kita pernah dengar, saya yakin tuan-tuan semua pernah dengar lah surah dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik. Kita adalah orang manusia yang terbaik. Dengan syarat ada 3 perkara. Kita menjuruh ke arah kebaikan, kita mencegah orang buat benda tak baik, dan kita beriman pada Allah. Maksudnya kita sentiasa berserah juga pada Allah. Tapi yang penting sekali, kita bertindak dulu. Kita buat benda baik, suruh orang baik, dan kita mencegah pada yang benda yang tak baik. Dan juga kalau kita tengok konteks lain lagi, kita tengok Al-Quran juga mengatakan salah satu ayat yang famous kita dengar, fastabiqul khairat. Kita mestilah berlumba-lumba melakukan kebaikan. Berlumba-lumba melakukan kebaikan. Berlumba-lumba. Dan sehingga begitulah, sehingga kita dengar sebuah hadis Rasulullah, dia cerita apa? Rasulullah kata macam mana? Rasulullah kata khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang sentiasa memberi manfaat kepada orang lain. Maksudnya sekali lagi saya nak cerita, Rasulullah Islam dah bagi tahu apakah gambaran besar perlu kita buat sebagai manusia. Kita nak jadi yang terbaik, mesti kita ada usaha. Usaha tu pula kita mesti berlumba-lumba buat suatu perkara yang baik. Dan satu lagi ayat Quran yang menarik juga yang patut kita ambil intipatinya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu sentiasa tolong menolong ke arah kebaikan, perkara kebaikan. Maksud kita sentiasa bekerjasama buat sesuatu untuk melakukan perkara yang terbaik, untuk melakukan benda kebaikan. Okey, baik. Saya rangkumkan secara mudah permulaan ini. Satu definisi lah berkaitan dengan sukarelawan tadi tu. Sukarelawan kita buat tu kerana kita sukarela. Kita suka, jadi habit kita untuk membantu. Kedua, rupa-rupanya dalam Islam ni sudah bagi tahu bahawa kita mesti buat sesuatu, tak boleh duduk diam-diam. Kita mesti berlumba-lumba buat benda baik. Kenapa benda baik ni? Sebab di sekeliling kita rupa-rupanya kita jumpa pelbagai masyarakat memerlukan kita. Contoh, saya duduk di Inspect. Saya tengok tentang kemiskinan. Kami bukan hanya tengok sudut kemiskinan biasa.
kita tengok dari sudut urban poverty, kemiskinan bandar, kemiskinan luar bandar, situational poverty. Sekarang ni kita bimbang ialah situational poverty. COVID-19 ni dia menyebabkan orang tiba-tiba jadi miskin. Kalaulah orang dah biasa miskin dalam bracket ni, mungkin dia biasa hidup susah. Tapi bayangkan orang yang tiba-tiba miskin. Sebelum ni dia boleh dapat apa dia nak. Dia ada komitmen. Tiba-tiba dia jatuh miskin disebabkan oleh pekerjaan, dia hilang pekerjaan. Apa akan jadi? Oh, bayangkan dia kena ada rumah kena bayar, dia ada kereta kena bayar. Memang susah hati sungguh-sungguh. Mungkin dia tak boleh nak adopt dengan keadaan tersebut. Jadi masa tu tuan-tuan semua, orang begini perlukan bantuan. Perlu bantuan, bukanlah dia suruh, mungkin duit tu mungkin tak terasa sangat kalau kita bagi RM1 2 kan. Tapi yang penting sekali bagi saya adalah kita mungkin boleh bagi tahu dia jalan keluar untuk dia. Okey, kalau jadi begini, kini begini buat dan sebagainya. Kalau kita tak boleh nasihatkan dia, kita boleh nasihatkan orang lain. Contoh policy maker, kalaulah peringkat kita tertentu, kita boleh nasihatkan pihak polisi bagaimana untuk beradaptasi untuk membantu mereka. Itu kalau dalam konteks kemiskinan. Saya cerita lagi tentang konteks masyarakat terpinggir lain. Saya dengar orang asli saya agak lama. Saya bukanlah expert, tapi saya dengar orang asli, saya mula dengar orang asli tahun 2000 lagi. Tahun 2000. Sekarang ni tahun 2021, lebih kurang 21 tahun. Saya mula dengan orang asli ni, bermula dengan asal-usulnya, saya ikut macam tuan-tuan semua lah, program persatuan. Ada program dengan orang asli, pergilah ikut kampung orang asli. Lama-lama, saya ada terlibat dengan NGO orang asli. Saya mula ikut orang asli, masuk. Kalau Cik Payat kita asal pada Perak kan. Saya mula-mula masuk kampung asli ialah di Perak, di Pus Kuala Lemu, di apa nama ni, di Sungai Siput sana. Masa saya masuk tu jalan teruk sungguh-sungguh, nak masuk 14 jam, 15 jam. Sekarang ni jalan dah agak cantik. Penah tayar 4x4 kami, 4 tayar ke atas. Itu orang asli. Saya masuk kawasan pedalaman. Saya pergi ke Sabah Sarawak, orang Penan. Malah ada student saya orang Penan. Dia, setahu saya dia orang pertama orang Penan buat PhD. Dia orang pertama buat PhD. Dan saya banyak lagi terlibat dengan kajian-kajian lain. Dan kebetulan masa saya belajar dulu, saya belajar di UPM dulu, first degree saya masuk NGO, saya secara tak sengajanya saya jadi penceramah dia, Amal Palestin. Saya dapat dulu saya tak kenal siapa Amal Palestin, tapi saya tolong bantulah jadi promoter dia, jadi apa nama ni, penceramah Amal Palestin, terlibat dengan isu-isu berkaitan dengan antarabangsa. Jadi bila kita tengok, rupanya kita senang. Dalam bracket alhamdulillah kita senang lah, tak adalah masalah dengan keciciran, tak adalah masalah dengan kemiskinan agak melampau, kita tak adalah masalah tentang penjajahan, peperangan, penindasan, tak ada. Tapi paling kurang bila kita mendekati mereka, kita dapati bahawa mereka memang banyak perlukan bantuan kita. Bantuan di sini bukanlah dia perlukan duit pada kita, tapi ada setengah bantuan dalam pelbagai bentuk. Contohnya perlukan juga bantuan sudut nasihat pandangan. Kalaulah kita kata, kalau kita tengok orang asli, ada yang kes keciciran pendidikan. Bukan kes keciciran pendidikan ni bukan hanya orang asli. Masyarakat pulau ramai juga yang tak pergi sekolah. Anak-anak nelayan ramai mana yang tak ada sijil, setakat UPSA je. SPM pun ramai tak ada. Ada juga kawasan-kawasan tertentu. Belum lagi kita cerita tentang masalah homeless, masalah call girl, escort girl, masalah pelacuran, masalah gangster dan sebagainya. Itu kalau kita cerita dalam konteks negara kita. Kalau kita pergi luar negara, sudah pasti isu yang besar antaranya isu yang bergolak tadilah isu-isu negara yang sentiasa berperang. Contohnya ada rakan kita, sahabat kita yang cakna tentang Syria. Dia ceritakan bagaimana sengsara masyarakat di sana dari sudut kemiskinan, penindasan, pendidikan dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok ke belakang ini yang terbaru isu di Gaza, contohnya, sama juga. Dan kita tengok, jangan kita tengok hanya yang berkaitan dengan peperangan. Kalau kita tengok dalam fakta-fakta luar negara kan, biasanya kita akan dapati ada lebih kurang 10 negara yang memerlukan perhatian dari sudut aktiviti kesukarelawan. Antara contohnya Afghanistan, Ethiopia, Venezuela, Libya, Somalia, Yaman dan banyak lagi negara-negara yang ada bergolak di situ. Cuma sumbangan kita mestilah berbaloi. Janganlah kita terlalu over sangat ataupun buat dulu dengan berasas apa yang kita mampu. Jangan kita terlalu excited sangat sehingga kan kadang-kadang ada perkara yang kita terlangkah yang sepatutnya kita tak langkah. Jadi perbualan ini saya rasa saudari pengerusi, saya rasa itu dah sahaja dulu. InsyaAllah nanti kita sambung balik depan ni, insyaAllah. Terima kasih. Saudara pengerusi kita ada ke? Okey, bawah dia.
Sorry. Okey, seterusnya ni soalan kepada Encik Fayat sebagai Eksekutif Jabatan Perancangan Strategik dan Pemasaran Syria Care. So saya nak tanya, apakah matlamat serta usaha jangka panjang yang telah dilaksanakan oleh pihak Syria Care dalam membangunkan komuniti yang tertindas dekat kawasan yang negara yang bergolak macam Syria? Silakan Encik Fayat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Moderator. Terima kasih juga kepada Prof Madya Dr. Wan Ahmad Amirzal. Saya tengok jawatan Prof ni Pengarah Institut Pendidikan dan Pengurusan Kemiskinan. Baik, bila saya tengok je jawatan tu saya jadi kerdil. Jadi macam ya Allah, saya ni barulah nak menapak kan. Jadi saya difahamkan Prof sudah lama dengan kemanusiaan. Jadi mungkin Prof sudah mahir di Malaysia, betul? Cuma hari ni saya nak bercerita sedikitlah tentang kami di Syria Care. Okey, baik. Sebelum tu saya nak mengajak anda semua yang ada di sini untuk follow dalam FB dan IG Syria Care. Semoga usaha yang kita lakukan hari ini memberikan impak yang besar kepada kerja-kerja kemanusiaan kita semua. InsyaAllah. Baik. Berbalik kepada soalan moderator tadi. Sebagai sebuah NGO, kita mesti menetapkan satu matlamat untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan kita. Agar kita punya pekerjaan tu lebih teratur dan juga apa orang kata, lebih kepada point lah, to the point. Jadi matlamat kami di Syria Care adalah untuk menghulurkan bantuan kepada bangsa bencana kemanusiaan di Syria khususnya. Baik, untuk menampakkan gambaran di Syria pada masa ini, saya nak minta admin untuk tayangkan video sedekat sengsara di Syria. Segalanya bermula dengan aman pada 11 Mac 2011 bagi membantah kezaliman rejim Bashar al-Assad ke atas orang awam. Semangat Arab Spring di beberapa negara jiran yang berjaya menumbangkan pemimpin diktator menjadi penyemarak rakyat Syria untuk mendesak dinasti Al-Assad supaya mengembalikan hak mereka yang selama ini ditindas. Serangan demi serangan, orang awam, sekolah, hospital terus menjadi sasaran. قد أسقط علينا الطيران صاروخ على منزلي وهدمه جميعه واستشهدت أمي وأصيب والدي وأيضا أصبت أنا. أمير جاء هاتي الله أكبر. Bagi mendapatkan hak kebebasan, rakyat Syria telah membayar dengan darah dan nyawa mereka. Berdasarkan laporan Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), sehingga Mac 2020, lebih 586,000 nyawa telah melayang. Saban tahun tiada apa yang berubah, sebaliknya derita yang bertambah. Kini selepas 10 tahun, tiada petanda sebarang penyelesaian dicapai untuk mengembalikan semula proses keamanan di negara itu. Hingga ke saat ini, ramai yang tercari-cari tempat selamat untuk berteduh walaupun terpaksa berlindung di celah-celah pohon zaitun. Setelah sekian lama berdepan dengan malapetaka akibat peperangan, ia memberi kesan kepada emosi dan mental. Konflik yang tiada kesudahan memusnahkan semua aspek yang ada di Syria, dan yang paling terjejas adalah institusi keluarga dan pendidikan. Ramai yang menjadi balu dan terpaksa meneruskan hidup sebagai ketua keluarga tanpa sumber pendapatan. Kanak-kanak dan remaja pula tidak lagi mempunyai peluang meneruskan pembelajaran dan pendidikan secara sistematik
kebanyakan mereka memilih untuk terus bekerja bagi membantu menyara keluarga. Menurut laporan Save the Children, kekacauan akibat perang telah menyebabkan 2.1 juta kanak-kanak tercicir daripada persekolahan. Namun seperti mereka di tempat lain, kanak-kanak ini mempunyai cita-cita dan ingin hidup dalam aman makmur. كنت الرغبة تغمرني أن أعود إلى علمي، أن أعود إلى مدرستي، وأن أعود يكون لدي أصدقاء جدد. Keperluan tidak pernah cukup, tetapi kita perlu istiqomah untuk memberi peluang hidup yang lebih baik kepada mereka. Bersama Okey, baik. Itu tadi adalah gambaran saudara-saudara kita di Syria. Baik, saya nak mengajak anda menelusuri sedikitlah sejarah di Syria. Bagaimana tercetusnya peperangan ini. Baik, mungkin ramai yang tidak tahu suatu masa dahulu Syria ini adalah sebuah negara yang sangat cantik dan menjadi pilihan para pelancong kerana apa? Kerana di sinilah pusat peradaban zaman Neolitik selain kaya dengan budaya tradisi tersendiri. Baik, namun sebelum semuanya berubah setelah tercetusnya satu siri protes anti kerajaan yang dinamakan Arab Spring. Yang mana sebelum ini ia bermula di Tunisia dan protes ini bermula di Syria pada tahun 2011. Baik, kemarahan rakyat Syria ni semakin menggelojak ataupun orang kata semakin memuncak apabila seorang kanak-kanak dibunuh dengan kejam. Dan ini menyebabkan mereka membuatkan bantahan dan protes dengan harapan agar mereka dapat menuntut bela terhadap mereka punya nasib ni. Baik, jika dikira ya, tahun ini telah memasuki tahun yang ke-10 atau kita kata sedekadlah kesengsaraan di Syria, pergelokan yang sana yang mana telah banyak memakan nyawa dan kemusnahan harta benda. Jika kita lihat juga masih tiada lagi petanda yang mana konflik di Syria ini akan berakhir. Saban hari serangan demi serangan tetap dijalankan walaupun kata ada gencatan senjata, ia tetap dijalankan serangan dan yang menjadi mangsa adalah rakyat. Yang mana di dalam konteks ini, rakyat Syria ini diperangi oleh kerajaannya sendiri. Baik, lantas dengan inilah menyebabkan Syria Care meneguhkan tekad untuk membantu para pelarian ataupun saudara-saudara kita di sana. Dan Alhamdulillah, berkat sokongan dan sumbangan sahabat-sahabat penerima kita, tahun ini merupakan tahun yang ke-9 Syria Care menggerakkan tabung kemanusiaan yang untuk menyantuni pelarian di sana. Baik, antara usaha yang kita lakukan untuk menyantuni para pelarian di sana adalah melalui projek yang kita namakan Food for Syria. Seperti kita maklum, bila terjadinya peperangan, seperti kita tengok dalam video tadi, institusi yang paling teruk terjejas adalah institusi kekeluargaan, pendidikan. Jadi di sini Syria Care mengambil keputusan untuk menyediakan memberikan bantuan makanan kepada para pelarian. Mungkin kita tak dapat menyantuni semua. Jadi di sini kita perlukan gabungan daripada beberapa NGO lah untuk bekerjasama. Cuma di sini Syria Care bergerak dengan keupayaan yang kami ada, yang mana kaedah yang kami gunakan untuk penyediaan makanan ini melalui dua kaedah. Yang mana kaedah pertama, kita menyediakan pack makanan yang telah dimasak, yang mana kita akan agihkan ke kem-kem pelarian untuk hari-hari. Yang mana setiap hari kem ini akan mendapat satu pack makanan lah. Yang mana pack makanan tu dia cukup untuk 2 hingga 3 orang sekali makan. Dan juga satu lagi kita ada kotak bahan mentah. Yang mana kotak ini kita akan agihkan yang berupa makanan asas lah. Yang mana makanan asas ni boleh bertahan sehingga 2 hingga 3 minggu. Mengikut kapasiti keluarga sesuah keluarga itulah. Baik. Kita punya kempen Food for Syria ni digerakkan melalui kempen-kempen besar kami lah seperti kempen Ramadan Al-Khair, kempen Bantuan Musim Sejuk dan juga kempen Korban. Dan Alhamdulillah pada bulan Ramadan yang lepas kita telah berjaya menghantar sebanyak 4.2 juta ringgit hasil sumbangan rakyat Malaysia, yang mana jumlah ini berjaya menyantuni seramai 723,000 orang para pelarian di sana. Baik, seperti kita lihat tadi, selain institusi kekeluargaan, institusi pendidikan juga amat teruk ya, terjejas di sana. Jadi oleh itu Syria Care juga menitik beratkan institusi pendidikan untuk para pelarian di sana, yang mana peperangan yang terjadi ini sangat dahsyat ya, sehingga dia melumpuhkan
sistem pendidikan di sana. Sekolah-sekolah dibom, jadi anak-anak ni tak ada tempat untuk belajar. Jadi sejak 2014 Syria Care telah menaja dan membina sebanyak 10 buah sekolah, yang mana yang ini kita nak memastikanlah para anak-anak pelarian di sana mendapat pendidikan. Selain itu, bagi memastikan kesinambungan ilmu ni, ilmuwan-ilmuwan dan juga ulama Syria yang telah lari menyelamatkan diri ke Turki, bukan larilah, mereka mencari perlindungan di Turki untuk membina persekolahan di sana. Sebab apa, di Turki juga kita ramai pelarian di sana. Jadi di sana mereka bina sekolah untuk komuniti orang-orang Syria. Jadi bagi orang kata apa, memastikan kesinambungan ilmu tadi, kita menjaga juga kebajikan para ilmuwan tadi. So dengan satu harapan, suatu hari nanti anak-anaknya akan membesar dan membangunkan semula komuniti mereka yang telah musnah tadi, dan juga membangunkan peradaban mereka supaya mereka ini tahu asal-usul mereka, tahu di mana mereka sebelum ini, dan juga meningkatkan semula semangat kenegaraan mereka, dan sekaligus mereka boleh menaikkan sekali semula syiar Islam di sana, insya-Allah. Baik, seterusnya jika kita sebut pasal perang di Syria, kita tengok banyak nyawa yang terkorban. Jadi bila banyak nyawa yang terkorban di sini, maka banyaklah anak yatim yang ditinggalkan. Yang selamat ini akan menjadi anak yatim. Kerana apa? Rakyat di Syria ini dibunuh dengan kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Jadi angka korban yang meningkat saban tahun ni tak kira dewasa ataupun kanak-kanak, sekaligus menyebabkan anak-anak yang terselamat ni menjadi anak yatim. Jadi Syria Care mengambil inisiatif membantu mereka melalui program tajuk anak yatim, yang mana kita gelarkan program ni adalah program The Orphans Project. Program ni dilancarkan dengan kontrak tajaan selama 4 bulan dan boleh diperbaharui. Mungkin kalau ada yang nak melihat dengan lebih lanjut kita punya projek-projek ni, boleh terus ke laman web Syria Care di www.syriacare.org.my. Baik, selain itu gerak kerja kita ni tidak tertumpu pada skala pendek saja. Bila kita lihat peperangan, bila kita macam tengok dalam video tadi, banyak rumah-rumah yang dah musnah kan. Jadi para pelarian ni yang berada di Idlib ni telah berpindah ke utara Idlib. Kerana apa? Mereka ditekan untuk meninggalkan kawasan perumahan mereka yang lama dahulu. Jadi mereka ini akan menetap di bawah pohon-pohon zaitun, menetap di kebun-kebun zaitun tadi. Kadang mungkin ada yang tidak ada kemah. Kalau yang selamat tu dapatlah bantu kemah daripada UNHCR. Jadi bagi memberikan solusi kepada permasalahan ini, Syria Care sedang dalam proses membangunkan sebuah perkampungan Malaysia yang dinamakan Projek Perumahan Pelarian Syria, Wakaf Kampung Malaysia Syria Care. Yang mana projek ini bakal menempatkan seramai 292 buah keluarga yang bertempat di Al-Baradakli, Syria. Jadi dalam masa yang terdekat ni, seramai 292 buah keluarga ini akan berpindah dari kem-kem perkemahan yang usang ke sebuah penempatan wakaf yang lebih baik, insya-Allah. Baik, mungkin kita lihat usaha-usaha ini dilakukan dengan sangat sistematik kan. Tapi tanpa adanya sokongan dan juga dorongan daripada rakyat Malaysia, kita tak akan berjaya. Jadi bagi meningkatkan kesedaran orang-orang Malaysia atau golongan belia khususnya, Syria Care telah bergerak aktif dengan melaksanakan program-program dan kempen-kempen kesedaran, antaranya ialah Jelajah Kemanusiaan IPT, yang mana tak silap saya pada tahun 2018 Syria Care pernah dijemput oleh UNIZA pertama kali untuk menyertai Jelajah Kemanusiaan ni, yang mana kita memberikan ceramah dan juga perkongsian mengenai Syria ini. Baik, selain itu untuk anak-anak kecil seperti di sekolah-sekolah rendah, kita mengadakan kempen RM1 yang mana kita nak menggalakkan anak-anak kecil ini membantu dari usia 7 tahun lagi ataupun dari kecil lah. Kita nak memupukkan semangat kemanusiaan di dalam diri anak-anak ni supaya suatu hari nanti bila mereka membesar, mereka ini ada jiwa kemanusiaan, ada rasa kasih sayang terhadap saudara-saudara kita yang tidak bernasib baik. Baik, selain itu kita juga membuatkan tazkirah dan juga perkongsian dan program-program kerjasama lah. Kami berhasrat agar lebih ramai yang cakna terhadap isu kemanusiaan berlaku di Syria ini, yang mana kita gelar Bumi Syam,
yang mana suatu hari nanti ia akan menjadi benteng terakhir umat Islam pada akhir zaman kelak. Jujur saya katakanlah, rakyat Malaysia ni merupakan sebuah masyarakat yang sangat prihatin. Walaupunlah mungkin ada yang masih skeptikal, masih yang berfikiran negatif dengan bantuan yang disalurkan ke luar negara ni ibarat umpama kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Tapi bagi kami ia tidak sedikit pun melunturkan semangat kami untuk mengangkat isu kemanusiaan di Syria ini. Baik, kini dunia diserang pula dengan COVID-19 sehingga menyebabkan kelumpuhan sebentar ekonomi dunia. Yang mana sebelum ini kita boleh keluar, berjumpa orang dan juga berjumpa masyarakat untuk menyebarkan kesedaran dalam usaha menyalurkan dana ke Syria ni. Jadi sejak tularnya pandemik ni, sebarang aktiviti masyarakat tidak boleh dilakukan dan ia memberikan impak yang saya boleh katakan agak besar jugalah kepada usaha-usaha ini. Seperti kita tahu, pandemik ni bukanlah di Malaysia sahaja, di satu dunia. Jadi pelaran di sana juga tidak terlepas daripada pandemik ini. Tetapi ya, yang saya rasa macam bukan nak rasa rasa sedih lah. Cuma mereka ni kata pandemik ni mungkin bukan suatu benda yang besar kepada mereka. Sebab apa? Bagi mereka buat masa ini, bagi mereka yang terselamat ni, yang terselamat dari serangan kerajaan Bashar ini, mereka lebih memikirkan bagaimana untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka pada masa hadapan. Namun ya, apa yang membuat saya sebab adalah mereka ni tetap mengucapkan terima kasih kepada Malaysia dan mendoakan kesejahteraan dan kesihatan rakyat Malaysia sewaktu pandemik ini berlaku. Mereka sedikit pun tidak memikirkan apa kesan pandemik ini kepada mereka, walaupun usaha-usaha penerangan telah diberikan oleh doktor-doktor di sanalah, yang mana mereka berfikir kami perlu meneruskan hidup. Jadi pandemik ini mungkin akan berlalu lah pada suatu nanti. Baik, walaupun sumbangan berkurangan akibat pandemik ini ya, syarikat akan tetap berusaha untuk menyantuni para pelaran di sana dan kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakyat Malaysia kerana masih cakna dan prihatin terhadap isu kemanusiaan yang berlaku di Syria. Baik, mohon admin untuk mainkan video doa untuk Syria di Malaysia supaya kita boleh sama-sama mengaminkan supaya ia menjadi asbab diangkatnya wabak COVID-19 ini. الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة. اللهم إنك تعلم بأن لنا إخوة على وجه البسيطة وخاصة في ماليزيا أعانونا بما استطاعوا فأعنهم يا أرحم الراحمين عند نزول البلاء يا الله بأهل سوريا وقد انتشر عندهم مرض الكورونا يا الله اللهم وأصبحوا في شدة وخوف وبلاء. أنت من يدفع الضراء وأنت من يزيل الوباء. اللهم أبدل خوف المسلمين السنة وخاصة في ماليزيا أمنا. اللهم أبدل خوف المسلمين أهل السنة وخاصة في ماليزيا أمنا. اللهم أبدل خوف المسلمين السنة وخاصة في ماليزيا أمنا. يا الله اللهم أبدل ضراء أهل ماليزيا سراء. اللهم أبدل شدة أهل ماليزيا رخاء. اللهم احرسهم بعين عنايتك التي لا تنام. اللهم يا أرحم الراحمين
Baik, Amin. Terima kasih kepada Amin. Saya kira buat masa ini setakat ini saja dahulu perkongsian saya. Kembali kepada moderator. Terima kasih Encik Fayat. Macam Encik Fayat cakapkan tadi, ada banyak usaha yang telah dilakukan oleh Syria. Antaranya for Syria, ada juga untuk membina tempat untuk pembelajaran, dan ada juga yang macam baru macam akan dilakukan itu adalah untuk membina rumah untuk pelarian yang tak ada dah, rumah mereka dah dah musnah ke apa kan. Okay. Seterusnya soalan yang kepada Prof. Amizal. Sejauh manakah Malaysia sama ada melalui badan kerajaan ataupun bukan badan kerajaan yang telah memainkan peranan dalam membangunkan komuniti terpindah di Peringkat Malaysia? Baik, okey. Terima kasih Saudara Musi dan menarik perkongsian daripada rakan kita Cik Fayat. Kalau kita nak tengok berkaitan dengan usaha yang telah dilakukan oleh Malaysia ni, kita boleh katakan kita sangat bangga lah kan. Bangga maksudnya apa? Saya tak nak mengulas panjang berkaitan dengan apa orang buat, tapi saya nak cerita sedikit pengalaman saya lah. Pengalaman saya, walaupun pengalaman saya ni dah lama dah. Bila masa tu saya masih lagi belajar, masih lagi masa tu tengah buat master, Saya mula aktif dengan Palestin, isu Palestin. Masa saya tengah hujung first degree saya. Tapi bila saya sambung master, saya lebih aktif jadi perunding untuk isu berkaitan dengan Palestin. Dan waktu saya terlibat dengan isu berkaitan dengan Palestin tu, saya bertemu dengan banyak NGO yang juga memperjuangkan isu-isu berkaitan dengan Palestin dan juga isu-isu berkaitan dengan isu kemanusiaan, bukan hanya tertumpu di Malaysia tetapi di luar antarabangsa. Dan saya rasa seronok, bukan setakat itu kita banyak dengan NGO begitu, kita juga dapat dukungan daripada kerajaan kita sendiri yang mempermudahkan untuk kita gerakkan ke sana. Kalau kita tahu pernah kita tengok isu kapal dulu, Allahumma salli Muhammad, saya lupa isu kapal yang mana ada kapal yang diserang oleh Israel dahulu. Bagaimana kita tengok bagaimana Malaysia antara champion di peringkat antarabangsa, gabungan di antara NGO jadi champion, maksudnya ke depan, memperjuangkan isu-isu begitu. Bukan setakat dari sudut kita kita membantah isu berkaitan dengan kemanusiaan, penjajahan begitu saja, tapi kita juga terlibat dengan isu membangunkan balik institusi pendidikan, institusi ekonomi di luar negara. Contoh yang kita tahu sekarang ni berkaitan ke Palestin dan juga Syria lah, termasuk di negara-negara lain pun Malaysia boleh tahan juga dari sudut tu. Dan kebetulan saya masa saya first degree tu, saya pun terlibat dengan tentera, para tentera lah, Palapis. Jadi bila kita masuk Palapis ni, kita juga didedahkan bagaimana kekuatan, kecanaan dari sudut ketenteraan. Kita bukanlah support dari sudut tentera, tidak, tapi kita menghantar pasukan tentera kita untuk keamanan. Kita mencegah berlakunya keganasan di peringkat antarabangsa, kita jadi pasukan pengaman di banyak tempat. Ceritanya bukan setakat NGO, tapi kerajaan kita juga hebat dari sudut tu. Malah kalau kita tengok di peringkat antarabangsa, kalau isu di antara Filipin dengan Malaysia, contoh Filipin dengan isu di Abu Sayyaf dan sebagainya, Malaysia antara tempat rujuk. Kalaulah ada isu nak mendamaikan dan sebagainya, Malaysia lah dikata big brother, nak tolong, nak jadi orang tengah untuk berlakunya perbincangan di antara negara-negara bergolak, khususnya di antara Filipin dengan komuniti lain dan sebagainya. Saya nak cerita bahawa bukan setakat masyarakat kita cakna, NGO kita cakna, tetapi kerajaan kita juga cakna. Okey, cakna kita yang kita tengok macam-macam kita buat. Saya dah ulang juga sebelum ni, rakan kita juga dah cerita sebelum ni, kita bukan setakat kita menghantar sudut bantuan kewangan. Bantuan kewangan tu bukanlah kita tujuan apa, kita tujuan untuk membina balik infrastruktur yang rosak, katakanlah pasca peperangan, selepas berlaku peperangan. Juga kita membina balik institusi, ekosistem pendidikan. Kita tahu antara orang yang susah,
antara perkara yang besar untuk kita bina balik tamadun ialah pendidikan. Sebab tu kita hantar balik dengan bantuan pendidikan, dengan bina balik kemudahan, kita membantu membayar yuran. Itu isu yuran lain pula. Juga kita juga banyak membantu negara-negara yang ditimpa konflik ini, rakyatnya kita bagi yuran. Yuran maksudnya beasiswa dan sebagainya untuk belajar di Malaysia. Contohnya banyak. Contohnya kalau kita boleh lihat di UIA ni, dan juga kalau yang swasta yang famousnya Universiti Al-Bukhari di Kedah, dia juga mengambil negara-negara pelajar-pelajar daripada negara-negara lain untuk belajar di Malaysia, untuk bagi pendidikan kepada mereka di peringkat tinggi, untuk memastikan mereka tak ketinggalan, mereka tak tercicir dari sudut pendidikan, bukan setakat pendidikan rendah ataupun menengah, tetapi peringkat yang lebih tinggi. Itu kita tengok bagaimana peranan Malaysia. Dan peranan kita ni semua ni, nama kita kalau kita tengok oleh peta, Malaysia dia kecil je tapi nama kita sentiasa disebut-sebut. Masa saya ingat masa saya pergi satu kursus berkaitan dengan Palestin, banyak negara-negara, masa tu bertemu dengan banyak negara lah. Negara-negara semua tu negara besar-besar tapi kerap menyebut Malaysia. Selain pada sebab kita banyak membantu, tapi kita juga berani. Masa tu Tun Mahathir, sampai sekarang Tun Mahathir masih lagi outspoken antara orang yang lantang memperjuangkan hak kemanusiaan khusus di Palestin, khusus di negara-negara berkolak. Kita tengok bagaimana sampai Malaysia dihormati, bukan setakat disebabkan oleh aktiviti NGO, aktiviti kesukarelawanan begini, tetapi kesungguhan kita. Dan kesungguhan kita ni kita tengok saban hari bertambah NGO, bertambah organisasi yang ada semangat untuk membantu masyarakat, bukan setakat di tempatan, di peringkat dalam negara, tapi di luar negara juga. Kalau kita tengok sebelum ni, contohnya isu berkaitan Palestin, contohnya sebelum ni saya ingat 2-3 NGO saja, tapi sekarang ni berbilang-bilang NGO yang memperjuangkan isu Palestin, sudut kebajikan, kesukarelawan dan sebagainya. Okey, tapi bagi saya kalau untuk khas untuk pelajar, untuk peringkat pelajar, bagi saya bagus untuk kita libat dengan aktiviti sebegitu. Bagus. Salah satunya sebab kita nak cerita bahawa kita ada peranan untuk bersama dalam isu kemanusiaan, isu kemanusiaan. Dalam masa yang sama juga kita buat sesuatu. Bukan hanya kita dengar mengeluh, tidak begitu. Ataupun nasyid jadi tentera bawang. Tentera bawang pun bagus, tuan-tuan semua. Salah satu strategi psikologi bagi saya juga. Cuma ada pendekatan yang lebih baik lah. Contohnya dengan makin hamun. Tapi lebih pada mendidik. Contoh yang mudah. Saya ambil isu terbaru ni lah, isu Gaza. Sebelum ni, kita banyak guna hashtag yang mudah dikesan sebagai hashtag yang akan didelete. Sekarang ni, terbaru, 2-3 hari sebelum genjatan senjata ni, kita lihat ada guna hashtag yang menarik perhatian tapi tak akan didelete. Contohnya, visit Israel. Contohnya. Tapi depan tu dia letak istilah lain. Jadi bila klik, okey, nampak yang maklumat berkaitan dengan isu-isu yang sedang berkonflik sekarang. Tapi sekali lagi poin saya di sini ialah ada dua di situ. Satu ialah Malaysia bukan setakat sebuah negara yang sahaja yang cakna, tapi kita ada juga masyarakat kita, komuniti kita yang cakna dan menyusun secara sistematik untuk membantu masyarakat antarabangsa, khususnya di kawasan yang terkena konflik ataupun dilanda konflik. Yang kedua, alhamdulillah kita tengok bukan setakat kita ada tapi kita konsisten. Yang konsisten tu susah, konsisten yang susah. Kalau yang kejap ada tu banyak, tapi yang konsisten tu susah. Dan lebih kita banggakan ialah kita leading, kita menguasai, bukan kuasai, kita yang memimpin. Itu kehebatan Malaysia. Walaupun kita kata kita negara yang kecil, kita masyarakat kecil, tapi sebetulnya jiwa kita besar. Okey, saya rasa untuk soalan itu saja dulu. Mungkin ada respon pada rakan-rakan lain nanti. Okey, terima kasih. Terima kasih Prof. Amizan. Macam Prof. Amizan kata, walaupun kita ni negara yang kecil tapi kita antara negara yang sentiasa disebut-sebut. So nampaklah walaupun bukan setakat kerajaan ataupun bukan badan NGO sahaja, kita yang masyarakat biasa ni pun mainkan peranan juga. So soalan yang seterusnya untuk Encik Fayat. So apakah pandangan Encik Fayat terhadap dakwaan yang menyatakan bahawa aktivis sosial ni sewajarnya mendahulukan bantuan terhadap pembangunan tempatan berbanding komuniti yang global? Silakan. Baik.
sebenarnya agak susah juga saya nak jawab soalan ni daripada perspektif semula. Jadi saya mudahkanlah ia ya. Baik, bagi saya soalan ni adalah sangat subjektif. Yang mana saya mengakui dalam negara kita juga masih banyak terdapat golongan yang harus dibantu. Berapa ramai orang miskin, berapa ramai orang yang masih tidak mendapat pendidikan. Tetapi ia bergantung pada apa matlamat sesuatu pertubuhan itu, yang mana ada yang bermatlamat untuk fokus kepada isu-isu kemanusiaan dalam negara, ada yang fokus untuk mengangkat isu-isu kemanusiaan di luar negara, dan juga ada yang memberi fokus kepada kedua-duanya. Baik, bagi saya semua itu adalah bagus selagi ianya berkaitan dengan kemanusiaan, yang mana ianya adalah atas kesukarelaan diri kita sendiri. Ya, jadi macam kalau kita nak mengajak anak-anak ataupun orang-orang muda yang hendak menyertai kemanusiaan ini, jadi kita tidak boleh memaksa mereka. Kita tak boleh cakap kamu harus membantu negara ini, kamu harus membantu di sini saja. Tidak. Tetapi ia melihat kepada perspektif mereka, bagaimana mereka berfikir, bagaimana mereka merelatifkan sesuatu perkara itu. Baik, mungkin semua yang saya cakap tadi adalah baiklah, tetapi apa yang seperti yang saya jelaskan pada persoalan sebelum ini, yang mana kita mempunyai matlamat untuk membantu Syria khususnya. Namun bantuan bencana dalam negara kita tidak lupakan. Seperti hari itu macam bencana banjir di Maran, kita bekerjasama dengan UIA untuk menghantar bantuan kepada golongan-golongan yang terjejas di sana. Macam PKP hari itu kita menggerakkan tabung kemanusiaan, nama kita tabung tu saya lupa dah tajuk, Malaysia Food. Tapi untuk Malaysia lah nama tabung tu. Nanti saya balik lah, nak cari nama tu balik. Yang mana kita memberi bantuan dan sumbangan kepada penuntut-penuntut universiti yang terjejas, yang tak boleh balik, seperti mereka yang tinggal di Sarawak kan, mereka tak boleh balik masa PKP itu. Jadi kita membuka tabung untuk membantu meringankan beban mereka ketika waktu PKP itu. Baik, berbalik pada soalan. Antara persoalan yang sering diterima bila berkaitan dengan isu kemanusiaan ini adalah sampai bila kita nak membantu Syria. Baik. Memang sewajarnya kita mendahulukan kepada komuniti tempatan, tetapi bagi kita Malaysia seperti Prof cakap tadi, ada agensi-agensi kerajaan, ada wakil-wakil rakyat yang sedia untuk membantu rakyat di Malaysia lah. Jadi bagi saya, kita mungkin boleh keluar sikit daripada perspektif ini, daripada lingkungan ini, yang mana kita boleh fokus kepada global pula, yang mana dalam negara tadi ni kita dah ada pertubuhan-pertubuhan dan juga rakan-rakan NGO, agensi-agensi kerajaan yang bekerjasama untuk membantu mereka. Baik, menurut laporan UNHCR, sehingga kini seramai 6.6 juta orang rakyat Syria telah menjadi pelarian di seluruh dunia dan seramai 6.1 juta orang menjadi pelarian dalam negara sendiri. Baik, kezaliman demi kezaliman terus berlaku kepada masyarakat awam di sana yang menyebabkan mereka ini tiada tempat untuk mengadu. Kerana apa? Mereka ini diserang oleh kerajaan sendiri yang menganggap mereka ini adalah pemberontak yang hendak menggulingkan kerajaan. Jadi, bagaimana kita boleh membiarkan mereka tanpa membawa satu solusi segera untuk menangani hak dan keperluan asas kehidupan manusia seperti tempat berlindung, jaminan keselamatan, akses kepada pendidikan, kesihatan dan juga keselamatan mereka lah. Jadi di sini jika kita membiarkan semua itu, maka ia akan mencetuskan pelbagai masalah pula yang mungkin akan timbul pada masa hadapan. Yang mana jika kita lihat permasalahan tadi, jika mereka ini tidak mendapat pendidikan, bagaimana mereka ini hendak membangunkan semula negara mereka, membangunkan semula peradaban mereka. Jadi macam Prof cakap tadi, bila terjadi sesuatu isu di luar negara, terutama negara Islam, Malaysia adalah satu negara yang terkedepan sekali. Dan macam hari sebelum ni saya pernah menyertai misi kemanusiaan
yang mana bila kami pergi saja ke Syria, Lebanon, di sana mereka akan kenal muka kita. Pertama sekali mereka akan cakap siapa? Mahathir. Kerana apa? Pada masa itu mereka hanya kenal Tun Dr. Mahathir, yang mana Tun Dr. Mahathir sangat lantang bersuara di OIC yang menggesa PBB untuk segera menangani isu-isu di Asia Timur. Seperti di Syria, bila kami masuk di Syria, rakyat di sana akan memanggil kami, ya Malaysia. Ya Malaysia. Jadi kami rasa macam terharu yang mana nama kita ini terlalu besar di hati mereka, yang mana telah terpahat di hati mereka. Baik, penderitaan yang mereka lalui inilah yang memangkin semangat kami di Syria Care untuk membantu dan mengambil peranan untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Yang mana sedekat konflik di Syria ini, semoga ia memberi ibrah dan pengajaran kepada kita semua. Sebagai sebuah refleksi, andai katalah kita melakukan sesuatu untuk memelihara nyawa manusia, maka di manakah duduknya domir dan juga nilai kemanusiaan diri kita? Saya tinggalkan persoalan itu untuk kita semua renung kembali. Tepuk dada, tanya iman. Mungkin kita boleh berfikir sejenak, memikirkan semula. Mungkin ada yang berfikiran tidak perlu ke sana, tak apa. Itu kita tiada paksaan. Yang penting ada nilai-nilai kemanusiaan di dalam diri kita yang menyebabkan kita ini cakna dan mempunyai rasa kasih sayang yang sangat besar untuk membantu sesama saudara kita, tidak kira di Malaysia ataupun di luar negara. Baik, Syria Care akan terus menerus melancarkan kempen-kempen kesedaran dan juga kutipan dana untuk menyantuni kebajikan pelarian-pelarian Syria dari masa ke masa selagi mana krisis kemanusiaan di Syria tidak selesai. Baik, saya mengajak kita semua untuk menzahirkan rasa syukurlah dengan berkongsi kebahagiaan dengan mereka yang kurang menasib baik. Yang mana bukan sahaja di Syria tetapi untuk semua insyaAllah. Baik moderator, setakat ini saja dulu perkongsian saya. Kembali kepada moderator. Terima kasih Encik Fayat. Semacam Encik Fayat cakap, dekat dalam negara kita ni pun ada sendiri dah macam banyak untuk membantu daripada segi pembangunan komuniti. So bukan macam untuk Syria Care pun dia ada juga bantu untuk tempatan juga, bantu masa banjir, bantu masa PKP. So banyak orang tak tahu, sebab tu yang macam dia assume benda. Okay. So ni topik bincang kita sekarang ni dah nak sampai ke penghujung dah. So sebelum tu saya nak mendengar harapan daripada Prof Amir dan juga Encik Fayat terhadap penglibatan masyarakat khususnya generasi muda sebagai aktivis sosial di peringkat antarabangsa. Prof Amir dahulu. Okey, terima kasih. Sebelum saya respon pada soalan tu, saya nak tambah sedikit yang Cik Fayat cerita tentang reaksi manusia ni, reaksi manusia orang lah, masyarakat kita kepada kenapa mesti tolong tempat orang lain. Negara kita pun kemiskinan pun tinggi. Orang asli pun kita kena bantu. Warga emas pun kita kena bantu. Homeless, gelandangan pun ramai yang kita kena bantu. Maksudnya sebetulnya saya setuju pandangan tu, kata kita kena bantu juga di Malaysia. Saya setuju yang tu. Negara kita pun kita perlu bantuan. Cuma kita juga kena akui bahawa setiap isu ataupun setiap masalah berkaitan dengan masalah sosial, berkaitan dengan masalah sosial ni, jangan salah faham tentang masalah hanya berkaitan dengan dadah dan begitu, tapi kemiskinan pun setengah tu pun mengkategorikan dia sebagai masalah sosial setengah lah, tapi ada setuju atau tidak lah. Tapi saya nak ceritanya bahawa isu kemanusiaan ni kita tak boleh limitkan sempadan yang singkat begitu, hanya untuk negara tertentu, hanya untuk bangsa tertentu. Tidak. Kemanusiaan ni selagi mana ada manusia, di situ sepatutnya ada kita, nilai kemanusiaan. Kita kena pergi. Kalaulah maksud saya pergi di sini, kita kena sumbang lah, sama ada sumbang dengan duit, sumbang dengan pandangan, sumbang dengan kepakaran kita dan sebagainya. Saya ingat sebuah cerita, walaupun setengah kata ni cerita Israelian, kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam apabila dia dibakar oleh Namrud. Bila dibakar oleh Namrud, apinya
melonjak tinggi ke udara, ke langit, kita kata tinggi sangat. Tapi ada satu cerita, seekor burung pipit ni, kita tahu burung pipit ni kecil je, kecil, paruh dia kecil je. Dia ulang alik ke kawasan air yang berdekatan untuk padamkan api. Dia bawa air dalam paruh dia kecil tu, dia cuba padamkan api. Jadi unggas-unggas lain, burung-burung lain, haiwan-haiwan lain bercakap bahasa dia lah. Jangan ini kita oleh-oleh terjemah bahasa kita lah. Dia kata apa benda kau buat ni tak ada manfaat langsung. Langsung tak ada manfaat apa kau buat ni. Tak akan padam api pun. Tapi apa dia jawab? Dia jawab paling kurang di akhirat nanti aku ada hujah. Aku ada jawapan untuk dijawab pada Allah. Kita bayangkan dengan burung padahal dia tak ada tanggungjawab pun. Dengan api, dengan paruh kecil nak padam api tak akan padam pun. Tapi paling penting dia buat sesuatu, tuan-tuan semua. Buat sesuatu. Sebut pasal buat sesuatu, sukarelawan. Ramai orang fikir nak jadi sukarelawan ni kena pandai ceramah. Tak betul. Kena pandai cari duit. Tak betul juga. Kena pandai ada skill tertentu. Itu salah satu ya juga. Okey. Tapi sebetulnya aktiviti kesukarelawanan ni, saya balik semula kepada definisi asal tadi, suka rela. Maksudnya kita suka dengan rela dan kita tahu apa kita nak buat. Nak buat tu kita ada kepakaran kita ada kekuatan kita ada kemampuan kita. Contoh sekarang ni, macam mana kita nak jana duit sekarang ni? Macam mana kita nak jana duit? Dengan kaedah kita kata 4IR sekarang ni, segala-galanya guna AI, artificial intelligence, menggunakan digital dan sebagainya. Macam mana kita nak jana duit, nak bantu orang? Sekarang ni kebanyakan orang isu, orang bantu dengan guna apa? Dia guna crowdfunding. Dia buat crowdfunding sistem tertentu, lepas tu dia lancar, dia kata dia target nak sampai tahap tertentu ataupun dengan duit tertentu, dia akan stop dengan jumlah tersebut. Dia akan lancar. Kalau kita tengok, kalau tuan-tuan semua cuba cari internet, crowdfunding banyak ada Atta Plus pun ada, banyak syarikat yang buat dia buat projek lancar untuk kumpul duit. Itu salah satu platform, itu salah satu cara. Kalau kita tengok, kalau orang pandai lukislah kata-kata pun lukislah. Penting sekali menimbulkan kesedaran pada orang lain tentang hidup ni bukan kita seorang, bukan hanya berkaitan kita, berkaitan orang lain juga di sekeliling kita ni. Okey, apa lagi yang cara kita buat sekarang ni? Kalau tuan-tuan semua faham, tahu sekarang ni nak bantu orang melalui bisnes pun banyak cara. Salah satunya cuba type dalam internet, cari social enterprise, perusahaan sosial. Perusahaan sosial ni apa? Social enterprise ni ialah dia membantu masyarakat melalui perniagaan dengan 3 framework. Salah satu kita boleh guna ataupun tiga ni boleh guna. Satu, dia menggunakan framework yang untung 100%. Niaga nak untung lah. Yang kedua, dia memang buat bisnes untuk tolong orang je, tak ada untung. Yang kaedah yang ketiga, dia hybrid. Bisnes, untung, tapi dalam masa sama boleh bantu orang. Okey, framework tiga-tiga ni tujuan untuk apa? Untuk selesaikan masalah. Untuk bantu orang, tengok potensi. Contohnya, katakanlah kita tahu, okey sekarang ni kita tahu di negara tertentu, perlukan bantuan pendidikan, contohnya buku teks. Mungkin bahasa dia tak sama kita ataupun Quran contohnya kan. Kita boleh buat bisnes social enterprise punya pendekatan. Macam mana? Itu model-model yang perlu kita kaji lagi lah. Ataupun kita boleh guna crowdfunding. Maksudnya pendekatan banyak ataupun cara tu banyak. Penting sekali ialah kita buat sesuatu. Sekali lagi bagi saya kalau tuan-tuan semua tarik dalam internet, platform untuk kita menyumbang dari sudut keseluruhan tu banyak. Tarik apa saja. Contoh paling kurang, kalau sekarang ni contohnya macam Syariah Care pun juga kita boleh terlibat. Bukan semestinya kita kena pergi ke Syria. Tidak. Paling kurang kita bagi kesedaran apa yang berlaku pada umat di sana, pada masyarakat di sana. Contoh yang lain, mungkin kita boleh tengok banyak lagi isu Palestin. Banyak yang terbaru ni, macam Miss Nina contoh. Dia dapat kumpul duit berapa juta melalui satu platform yang baru dia wujudkan. Allah, apa nama saya lupa nama dia. Dia baru wujudkan dah dapat dekat jutaan duit untuk bantu masyarakat di Palestin. Okey, maksudnya dan lain-lain lagi contohnya kalau di Malaysia, kalau kita tengok Rakan Muda dia ada juga istilah MyCop. MyCop ni apa dia? Salah satu juga platform untuk dia laksanakan khidmat komuniti melalui projek-projek tertentu. Ataupun peringkat antarabangsa, tuan-tuan berminat kalau kita sebenarnya kita bincang tentang antarabangsa selain pada NGO yang ada di Malaysia ni, kita boleh masuk dalam UN Volunteer, United Nations. Tapi pastikanlah yang NGO kita masuk tu adalah NGO yang betul-betul yang membantu. Bukannya yang ambil kesempatan, bukan entiti yang kita tak tahu dari mana, silap hiburan masalah juga kita. Cuba elakkan begitu. Pastikan masuk yang confirm, yang betul, yang telus, betul-betul yang bantu masyarakat. Tapi apa saja yang kita buat tuan-tuan semua, bagi saya
prinsip senang je. Saya sampai sekarang saya guna prinsip ni. Bila saya cerita kepada orang lain kenapa kita perlu bantu komuniti, bantu masyarakat. Rasulullah kata apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Memberi manfaat kepada orang lain dengan cara macam mana? Ikut kemampuan kita lah. Tapi kemampuan kita tuan-tuan semua, sebetulnya hari ni kita ingat kita mampu A je. Sebenarnya kita boleh buat B. Contoh kita cuba tengok adik-adik kita. Baru lahir, apa kemampuan dia boleh buat? Menangis je kerja dia, nak susu menangis. Itu je kerja dia. Tak kena sikit, menangis. Okey. Jadi bila dia besar sikit, dia baru boleh menerak. Nak boleh menerak, bukan terus boleh menerak. Dia baling jatuh kan. Lepas tu dia mengangkat. Nak boleh mengangkat tu, dia ingat dia hanya boleh mengangkat je. Rupanya sebelum ni dia ingat hanya boleh menerak, rupanya boleh mengangkat. Bila mengangkat, jatuh juga. Lama-lama dia boleh berdiri, bertatih, akhirnya berlari. Maksudnya sama dengan kita. Potensi kita ingat kita setakat A je. Ingat boleh cakap bahasa Melayu je. Rupa-rupa kita boleh cakap bahasa Arab. Boleh bercakap bahasa Jepun. Boleh cakap bahasa Korea sebab banyak tengok K-pop jatuh je. Maksudnya saya nak cerita adalah kemampuan kita tu. Bila kita teroka, bila kita tengok, kita cuba, kita akan jumpa diri kita yang baru. Diri yang baru ni bagus untuk tuan-tuan semua, khas untuk pelajar lah. Kita sentiasa teroka, asalkan benda baik. Dan antara perkara yang saya galakkan teroka ialah bila kita sebut pasal kesukeranan merentasi sepadan ni, bina network, bina jaringan. Bina jaringan dengan cara macam mana? Saya kalau tuan-tuan cari internet, Facebook saya agak aktif jugalah. Tapi saya reti Facebook je, lain-lain saya tak reti. Twitter pula lah. Betul lah, Twitter kan. Itu pun saya kurang reti. Kalau IG lagilah saya tak reti. LinkedIn pun boleh lah. Tapi kenapa semua ada tu? Khususnya LinkedIn, sebab saya nak networking. Networking untuk apa? Untuk kerjaya juga. Untuk kita buat aktiviti juga. Nampak tak? Apa yang kita buat, dia akan datang secara berangkai. Bukannya kita dapat satu saja. Kita akan dapat banyak-banyak. Tapi paling penting semua tuan-tuan semua, apa yang kita buat, Rasulullah kata apa? Innama a'malu binat wa innama likulli imrin ma nawa. Rasulullah kata sesuatu itu bermula dengan. Kalau kita nak hadis tu panjang hadis tu panjang. Dia kata kalaulah kamu berhijrah kerana nak kahwin wanita, kamu akan dapat. Maksudnya kita akan dapat apa yang kita niatkan. Jadi kalaulah kita nak niat nak bantu manusia lain, kita akan dapat. Tapi ada sebuah ayat Quran last penutup lah ni. Surah Al-Insan, tak silap saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Yang mana mereka memberi makan pada orang ni, mereka tidak ada niat untuk diberi balasan ataupun diberi terima kasih. Maksudnya itulah sukarelawan. Sukarela. Kita buat tu tanpa orang kita niat nak dapat orang ucap terima kasih ataupun hargai kita. Jadi sekali lagi tuan-tuan semua, akhir sekali bagi saya, jadilah manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Di mana cara mana sekalipun, khairun nas anfa'uhum linnas. Saya rasa itu saja dahulu pada saya. Terima kasih. Sama-sama Prof. Amizal. Seterusnya Encik Muhammad Fayad. Okey, baik. Saya ni memang jenis suka tunjuk video. Baik, sebelum saya teruskan dengan saya punya pandangan, saya nak minta admin untuk mainkan video jelajah kemanusiaan IPT untuk kita saksikan bersama-sama. Saya nak ceritakan mengenai apa yang berlaku di Syria. 2 juta. Dah tak beri kesan pun makan kat kita kalau sini. Assalamualaikum. Manfaat yang besar dan impact yang besar kepada mereka yang berada di sana, insyaAllah. Program nak dianjurkan bersama Syria Care, kami sangat sedekah niat ya Allah dengan kumpul sedekah ni.
Terima kasih banyak. Terima kasih bagaimana susahnya orang lain hidup. Dan kita kena kita perlu rasa orang anak. Bawa ke Syria, simpanan adalah simpanan. Okey, baik. Kesukarelawanan ini bukanlah satu perkara yang asing sebenarnya dalam masyarakat kita. Malah ia telah menjadi sebahagian daripada kebiasaan kehidupan kita di Malaysia. Baik, untuk menjadi social activist ni tak susah sebenarnya. Pertama sekali kita perlu ada niat. Macam Prof cakap tadi, innama a'malu binniat. Yang mana bila kita tekadkan sesuatu niat. Contohlah kalau kita kata kita nak kurus. Mesti kita tekadkan niat kita nak kurus dan kita akan lakukan perkara yang boleh membuatkan kita mencapai kejayaan kita itu. Baik, sebagai contoh ya, program jelajah IPT seperti tadi adalah sebagai bukti yang mana mahasiswa dan mahasiswi kita mampu untuk mengangkat isu-isu kemanusiaan di peringkat global, dan ia adalah hasil usaha mereka di samping dorongan daripada pihak universiti. Baik, bagi saya kesukarelawanan ini perlu dipupuk dan dididik sejak kecil dalam diri anak-anak, dan juga kita sebagai orang dewasa ni perlu menggalakkan mereka untuk menyertai program-program kesukarelawanan yang mana dianjurkan oleh pertubuhan-pertubuhan kemanusiaan, tak kiralah di dalam atau di luar negara. Yang mana seperti kita bahaskan tadi, seperti Prof cakapkan tadi, di mana ada manusia yang memerlukan bantuan, kita bawalah anak-anak ini melihat keadaan itu sendiri supaya di dalam suatu hari nanti mereka membesar, mereka ini tiada sifat rasism. Yang mana rasism ini terbentuk daripada perkara-perkara begini yang mana mereka ini tidak didedahkan, dan juga mereka ini hanya diceritakan dengan kelebihan sesuatu pihak sahaja. Jadi dengan adanya kesukarelawanan ni, kita berjaya membentuk sahsiah diri anak-anak ini yang lebih bermoral pada masa hadapan nanti. Baik, bab kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi itulah nak menggambarkan betapa anak kecil ini, betapa mudahnya dilenturkan. Mereka ini ibarat kain putih, bagaimana kita mencorakkan mereka, begitulah mereka akan besar nanti. Baik, seperti saya katakan tadi, saya yakin setiap universiti di Malaysia menggalakkan kesukarelawanan, termasuk UNIZA sendiri. Kalau tak adalah kita dalam program ni, betul tak Prof? Okey, sebelum kita mulakan program tadi, saya ada dapat invitation link lah daripada admin. Jadi saya perasan kat situ ada menyatakan sesiapa yang menyertai program ini akan mendapat sijil. Betul ya moderator? So kat sini kita nampak ya yang mana pihak universiti ni ada menyediakan pemakaman merit untuk para penuntut, dan inilah adalah salah satu usaha yang universiti lakukan untuk membantu para penuntut, yang juga untuk membantu mereka membentuk siah-siah diri.
untuk yang membentuk kesukarelawanan dalam diri. Yang mana bila kita suka dan rela, kita akan melakukan sesuatu perkara itu. Mungkin ada sesuatulah untuk imbal balas kepada mereka. Yang itu tak apa. Yang itu mungkin kita perlu, mungkin itu adalah cara lain untuk mengajak orang dahulu. Yang mana bila mereka sudah selesa nanti, mereka sendiri akan mengajak orang lain pula. Betul ya Prof ya? Merit tu diberikan untuk mengajak orang juga, betul ya? Baik, kalau salah Prof boleh betulkan saya ikut ya. Okey, kesukarelawanan ni amat pentinglah untuk kita semua. Yang mana terutama sekali lah untuk kita anak muda ni untuk mendapatkan pekerjaan di luar sana. Yang mana mungkinlah kita di dalam, bila kita belajar di sekolah, kita belajar di peringkat universiti mengenai teori, mungkin kita tidak dapat merasakan bagaimana praktikal itu dilaksanakan. Jadi dengan menyertai kesukarelawanan ni, kita dapat mengasah bakat, kita dapat menimba ilmu, kita dapat orang kata belajar sesuatu yang baru. Contoh bila kita nak minta kerja ataupun scholarship untuk sambung master atau PhD. Salah satu soalan yang ditanyakan oleh panel nanti, adakah kita pernah terlibat dengan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan ataupun aktiviti-aktiviti komuniti? Kenapa mereka bertanyakan semua tu? Sebab apa? Itu adalah salah satu kelebihan yang ada untuk kita. Yang mana bila semua maklumlah bila orang nak sambung master ni, mereka ini sudah pasti berlawan satu sama lain. Yang mana semua ini adalah ada pointer yang tinggi, 3.9 contohnya, 4 flat contohnya. Dan seandainya kita ada pengiktirafan kesukarelawanan ini adalah salah satu nilai tambah untuk kita yang boleh memberikan kita peluang untuk mendapat pekerjaan ataupun scholarship itu. Betul Profesor? Okey, baik. Baik, melalui kesukarelawanan ini juga ya, kita banyak belajar untuk berkomunikasi. Yang mana saya cakap tadi melalui soft skill lah. Yang mana kita banyak bertemu dengan masyarakat, kita banyak belajar sesuatu, Jadi dari situ kita akan mula membuat research. Apakah keperluan? Apakah kepentingan? Apakah jalan keluar? Macam Prof cakap tadi. Kita perlu membuat research sebelum kita menyertai apa-apa persatuan. Supaya di satu masa nanti ia tidak menyusahkan kita semula. Baik, dengan menyertai kesukarelawanan ni, macam saya cakap tadi lah, kita boleh menambah soft skill, boleh menambah ilmu seperti ilmu pengurusan dan juga marketing lah, yang mana macam saya terangkan tadi, kita akan banyak berjumpa dengan orang. Baik, kami di Syria Care sendiri ya, amat menggalakkan golongan belia untuk menyertai kesukarelawanan kami di bawah skuad sukarelawan Syria Care. Yang mana mungkin suatu hari nanti, setelah kita semua ini mendapat pelbagai pengalaman, kita dah melihat sendiri permasalahan dan kita buat research, mungkin suatu hari nanti kita pula yang akan berdiri ke hadapan untuk membina ataupun menubuhkan sesuatu pertubuhan untuk membantu masyarakat pula. Jadi di sini kita tidak akan pernah rugi menyertai kesukarelawanan. Mungkinlah orang kata, aku join sukarelawan ni tak dapat apa, tak dapat bayaran pun. Tapi jangan lupa, bila kita join sukarelawan ni, kita dapat ilmu yang mana kita tak boleh beli dekat luar sana. Yang mana duit pun tak boleh bagi kita ilmu tu. Okey, baik. Kami berharap agar masyarakat terus menzahirkan sokongan dan kerjasama, terutama sekali golongan muda, untuk mengangkat isu-isu kemanusiaan ni. Bukan sahaja isu-isu di Syria, di Palestin, di dalam Malaysia, malah di seluruh dunia. Seperti mana yang kita bincangkan awal-awal tadi, kita wawarkan awal-awal tadi. Yang mana kemanusiaan ini, di mana ada keperluan, ada manusia yang susah, kita bantu. Di mana kita pergi, kita jumpa yang susah, walaupun tak banyak, walaupun kita tak mampu bagi duit, kita mampu bagi buah fikiran. Kita jadilah diri kita menyumbang dengan apa yang ada. Jadi di akhirat kelak kita ada hujah dengan Allah nanti bila Allah tanya apa yang kamu lakukan untuk membantu dan membangunkan sesuatu kaum yang tertindas ini.
Jadi bagi saya kesukarelawanan ini bukanlah untuk mereka semata-mata, tetapi untuk diri kita juga, untuk membantu kita juga di akhirat kelak, untuk memberatkan timbangan amal kita. Baik, macam kita maklum, macam Prof cakap tadi, apabila berlakunya sesuatu peperangan ataupun pertelingkahan antara sesuatu negara, antara satu pihak, Malaysia akan sentiasa jadi tempat rujukan. Jadi kami juga berharap agar pemimpin-pemimpin dunia turut menzahirkan ketegasan untuk mencapai kata putus dalam menyelesaikan konflik peperangan tak kiralah di mana saja. Penindasan seperti di Afrika, di Syria, di Palestin, di Malaysia juga. Kami berharap agar pemimpin-pemimpin bersatu untuk menyelesaikan dan membawa satu solusi yang ampuh untuk membantu mereka suatu hari nanti. Baik, suatu ketika dahulu kita Malaysia pernah membantu Bosnia Herzegovina dari segi diplomasi, daripada segi bantuan kewangan, kemanusiaan dan moral, termasuk menghantar tentera Malaysia sendiri untuk menganggotai tentera PBB ke sana. Jadi begitulah juga harapan kami dalam usaha-usaha yang digerakkan untuk menangani konflik peperangan di Syria khususnya. Jadi kita mungkin jika kita hendak berfikir secara global, kita mengharapkan semua orang bersatu untuk mengangkat isu-isu kemanusiaan ini supaya suatu masa nanti tercapainya kata sepakat untuk membina sebuah negara yang lebih aman tanpa ada peperangan, insya-Allah. Baik, saya kira setakat ini saja pandangan saya. Berbalik kepada moderator. Terima kasih Encik Fayat dan juga Prof Amir. So kat sini saya boleh cakapkan yang belia ataupun generasi muda ni sangat-sangatlah dialukan untuk join untuk kesukarelawan ni. Macam Encik Fayat cakap, dia boleh jadi salah satu soft skill kita untuk masa nak interview untuk kerja, ataupun dia boleh jadi satu merit. Tapi sebab UNISA tak ada merit, so tapi bolehlah jadikan satu soft skill tu. Okay, so kat sini saya boleh simpulkan bahawa kesukarelawanan ni dekat peringkat antarabangsa ni sangat besar, dan Malaysia merupakan salah satu negara yang memainkan peranannya, dan saya juga haraplah supaya kita yang muda-muda ni dapat libatkan diri lagi. Macam dekat Syria pun ada yang untuk belia, so mungkin bolehlah kita join. So sebabnya masa sangat menceburui kita sekarang ni, tapi kita dah selesai sesi perbincangan. Kita cuma akan ke sesi Q&A, tapi sebab saya takut lebih masa nanti, so saya nak minta AJK Technical untuk pilih satu soalan dulu. Boleh ke satu soalan dulu? Izzah Azati, dia tanya, adakah benar dakwaan sesetengah pihak yang mengatakan sumbangan daripada negara luar sukar untuk disampaikan kepada kelompok sasar di negara bergolak? Mungkin Encik Fayat boleh berikan jawapan? Okey, baik. Terima kasih atas soalan tadi. Baik, ini juga adalah salah satu soalan yang sering ditanyakan oleh masyarakat kepada kami di Syria Care sendiri. Adakah sumbangan ini sampai kepada golongan sasar di sana? Baik, alhamdulillah setakat ini sumbangan yang kita kutip, dana yang kita kutip setakat ini ada sampai ke sana. Kita di Syria Care juga setiap tahun akan membuat audit di Syria. Kita akan masuk, kita akan tengok sendiri pergerakan duit di sana. Jadi macam mana kita nak memastikan duit ni sampai? Baik, kita ada rakan kerjasama di sana yang sedia membantu. Tak silap saya di Syria kita ada 6 rakan kerjasama. Baik, jadi di sana kita akan menghantar duit kepada mereka yang mana mereka ini mewakili kawasan-kawasan ini. Okey, so di sini mereka akan mengagihkan mengikut keperluan yang mana kita bagi duit kepada mereka, kamu uruskan di sana. Jadi bila tiba masa untuk kami pergi audit, kami akan melaksanakan satu misi kemanusiaan ke Syria
untuk melihat sendiri, meninjau sendiri bagaimana wang itu, dana itu diagihkan kepada mangsa konflik ataupun saudara-saudara kita di sana, insyaAllah. Jadi setakat ini apa yang saya boleh simpulkan, wang-wang sumbangan ataupun dana yang dikutip daripada rakyat Malaysia khususnya, setakat ini alhamdulillah sampai kepada golongan sasar di sana. Terima kasih. Baik, saya kembali kepada moderator. Lupa buka mic. Okay, so sekarang ni masih sempat lagi. So mungkin soalan kedua untuk Prof. Amir. Apakah step yang perlu dilalui oleh individu yang berminat untuk menjadi sukarelawan di peringkat antarabangsa? Adakah terdapat kemahiran khusus yang diperlukan? Ni soalan untuk Prof. Amir. Silakan. Baik, terima kasih. Saya ingat kesimpulan dah tadi. Saya dah simpul lah tadi tu. Tapi lah tak apalah. Saya ingat dah tamat sebab tu saya simpul tadi. Tak apa. Okey, soalan tadi kalau bagi saya dia tahulah kalau mungkin kalau kita nak pergi khusus tu memang ada lah Maksud kalau kita nak contohlah kalau orang social work social work dia memang kadang-kadang dia claim hanya dia sajalah tapi elemen kesukarelawan ni patutnya ada pada semua orang semua orang boleh jadi sukarelawan daripada yang formal, daripada yang tak formal sehinggalah formal. Contoh yang tak formal ni kita tengok ada duri tengah jalan ke ataupun pokok terbalik ke, boleh kita angkat je, kita ada kemahiran kita kan. Maksudnya bukan terhad mesti ada kemahiran tertentu dan sebagainya Okey, tapi kalau lah tuan-tuan semua, kalau ada juga kalau kita tengok saya bukanlah nak promote apa-apa kalau tengok kelab rakan muda contohnya, dia ada juga aktiviti berkaitan dengan rakan muda dia yang boleh pergi kursus dan sebagainya Contoh kalau saya sendiri pun di saya punya institut sendiri, Nadi Inspect yang saya nyatakan tadi, dia adalah kelab sukarelawan juga Kita nak lahirkan dia sebagai pemimpin sukarelawan. Jadi apa kita buat? Mesti ikut kursus kita juga. Kursus tu saya letakkan sebagai mesti sebab apa? Kita jangkakan modul-modul kursus-kursus yang kita letakkan, kita pelajar kita perlu ikut ataupun ahli kelab perlu ikut. Antara perkara asas yang perlu kita tahu selain pada sukarelawan yang tak formal, kita jumpa orang, kita bantu, itu juga. Tapi yang perlu secara formal tu pula ada juga. Tapi bagi saya semua perkara dia mesti bermula dengan satu langkah. Libatlah apa saja sekalipun, sekali mana benda dia baik. Cuma pastikanlah kat luar sana pun banyak juga scammer hati-hatilah, jangan mudah terlibat dengan benda-benda yang tertentu Contohnya, ini saya tak ada niat lain saya hanya berkongsi saja Ada juga elemen terorisme tu, kena hati-hati kalaulah dia sengaja mendapatkan simpati pada kita untuk kita terlibat benda begitu, benda yang tak wajar, itu kita kena hati-hati jugalah, kita kena ada ilmu. Jadi lebih baik kita terlibat dengan NGO ataupun organisasi yang sah organisasi yang kita nampak tak diragui. Macam contoh Cik Fayat cerita tadi, contoh sudut kewangan dia ada audit dan sebagainya, kita tahu benda tu jelas dan benda tu ataupun pelibatan kita dalam kesukarelawanan ni dia sentiasa bertambah baik. Contoh kalau antara perkara yang perlu kita ada dalam sukarelawan ni ialah selain pada kita kata khas untuk kerja, untuk bermasyarakat pun kita kena ada soft skill. Nak memujuk orang, nak bercakap dengan orang, contohnya nak cakap dengan orang asli ingat mudah. Masuk orang asli tu ajak dia pergi ikut kita tak mudah tak mudah. Kita kena ada rapport dengan dia, kita kena bina hubungan baik dengan dia, timbulkan rasa kepercayaan, barulah kita boleh buat aktiviti dengan dia. Kalau sebenarnya benda tu basic tau. Bayangkan tiba-tiba ada orang datang ke kampung kita, datang rumah kita, Kak, jomlah join program kita. Kita tak tahu dari mana dia tiba-tiba kita ajak kita nak join ke? Kita sendiri pun boleh tentu join apatah lagi masyarakat yang sensitif dan sebagainya maksudnya kita kena ada soft skill tadi skill manusia skill manusia, bagaimana nak mengenal manusia dan sebagainya dan sudah pasti benda begitu tuan-tuan semua, dia sentiasa bertambah baik. Tambah baik dengan cara mana? Pengalaman. Saya yakin sangat dengan pengalaman. Tapi hasil pada kajian kami kita dapati bahawa pengalaman saja tak cukup untuk empowerment. Dia kena ada ilmu juga, kena kursus juga, kena ada modul juga. Dia ada basic macam tu, macam bekas lah
Macam pinggan, pinggan. Bila kita orang bagi pinggan, letaklah kuih apa, makanan apa, kita boleh makan. Tapi kalau kita tak ada pinggan, kita akan berterabur atas meja kita, betul tak? Jadi maksudnya, pinggan tu ibarat ilmu. Kena ada ilmu dulu, barulah kita boleh buat apa saja yang sepatutnya kita buat. Macam tadilah, katakanlah orang nak tipu kita pun kita tahu, dia tipu ni. Setahu aku nak AGO ni kena daftar ABC. Nak ikut organisasi ni kena ada ABC. Jadi kalau kita kena ada ilmu tu dulu, barulah kita boleh berkembang lebih baik. Jadi 2 poin di sini. Satu lah, terlibat je lah tuan-tuan. Terlibat saja dengan aktiviti, sama ada peringkat komuniti ke, peringkat kelab ke, peringkat universiti ke, peringkat sekolah ke, terlibat je. Penting sekali, benda tu dia akan masuk poin kedua. Pengalaman akan mematangkan kita. Cuma 1 dan 2 penting sekali adalah ilmu. Cari ilmu. Pergi menuntut. Maksudnya tahu tentang ilmu kesukarelawanan. Sebab Nabi kata apa? Nabi kata senang je. Siapa nak dunia dengan ilmu, nak akhirat pun dengan ilmu. Macam rakan kita beritahu, Cik Payat tadi beritahu. Contoh, walaupun isu sijil ataupun token. Tapi saya nak cerita tuan-tuan semua, di Malaysia, sukarelawan kita tak berbayar tau. Tapi kalau di luar-luar negara, contoh Amerika, dia ada akta khas. Siapa nak terlibat dengan sukarelawan pun, nak jadi social worker, contoh pun kena ada sijil, kena ada lesen. Kita tak ada begitu. Tapi sukarelawan dia pun berbayar, bukannya free. Istilah sukarelawan pun. Tapi kita tolak yang tu. Yang tu hadir berserta dengan apa yang kita buat. Kalau kita buat yang baik, dia akan datang sekali. Katakanlah tujuan kita datang, kita dengar tazkirah ke, dengar bengkel, hadir bengkel khusus dan sebagainya. Niat kita nak tambah ilmu. Tapi dalam masa sama dapat sijil, okeylah tu. Tapi bukannya tujuan utama kita nak dapat sijil. Itu tak wajar. Tapi bagi saya, tak apalah. Setengah orang tu itu tendensi dia. Tapi lama-lama dia akan buka hati juga. Paling kurang dia dapat ilmu. Sebab saya cerita begini tuan-tuan semua. Point last ni. Kalau kita belajar teori lah. Dia ada satu teori namanya Division of Innovation, Roger Schumacher. Dia cerita tentang bagaimana masyarakat tu nak terima benda baru. Contoh khusus berkaitan inovasi lah. Sama ada smartphone ke, teknologi mesin ke dan sebagainya. Dia bermula dengan pendedahan. Kalaulah dia pergi tujuan nak dapat sijil, tak apalah. Dia dapat sijil, tapi penting sekali dia dapat pendedahan. Okey, begini rupanya jadi sukarelawan. Begini kalau jadi sukarelawan Malaysia. Begini rupanya kalau peringkat antarabangsa. Tak apalah, dia nak sijil tak apa. Tapi dah paling kurang dalam kepala dia dah dapat benda yang baru. Tak apalah. Itu bagi saya sekali lagi lah. Walaupun bunyi macam token tak baik, tapi tak apalah, manusia kan. Macam-macam ragam. Jangan kita kata semua orang manusia macam kita. Jangan. Semua macam kita, jangan. Okey, saya rasa itu saja dulu. Terima kasih. Dan tak clear kot fungsi kita, ya. Okey. Terima kasih Prof. Amin. So macam Prof. Amiza tadi pun ada cakap pasal rakan muda kan. Dekat Uniza pun ada juga program rakan muda dan saya salah seorang lah yang join kelab tu. Dan saya boleh kata yang dalam kelab tu pun ada program-program kesukarelawanan. Yang salah satunya sebelum ni ada dekat Sabah yang ada pergi tolong masyarakat kat situ, tapi saya tak join, so saya tak ingat sangat dah apa. So sebelum ni pun ada pergi zoo, pergi macam tolong lah dekat situ, macam tolong bagi mandi, kura-kura lah. So siapa yang minat bolehlah join. Okay, sebelum kita nak akhiri program pada malam ni, so pelajar ijazah sarjana muda antropologi melalui kursus kesukarelawanan kontemporari telah mengumpul dana bagi projek pendidikan Syria Care. So mari kita saksikan video tersebut.
Video hilang. Okey ke? Nadia. Oh, teruskan. Okey, itulah video dia. So, diharapkan dengan sumbangan tersebut, so dapatlah bantu lagi ramai orang. So, dan di samping tu juga dia boleh jadi sebagai salah satu bentuk sokongan terhadap program sukarelawanan di peringkat antarabangsa. So, saya kira itu sahajalah untuk sesi ni. So, jangan lupa follow IG PM Anpro dan juga SRM Nizam. So, saya tutup program malam ni dengan sebuah video yang disediakan oleh Encik Fayyad yang bertajuk With You, dinyanyikan oleh Kaibaha Ismail Izani, Naim Daniel, Dennis Sufian dan juga Haris Baba. So, sama-samalah kita hayati perjuangan sahabat-sahabat kita yang di Syria dan juga di Palestin. So, oleh itu saya tutup majlis dengan surah Al-As dan juga tasbih kafarah. Video. Allahu Akbar. Aku tahu kau tersiksa, tapi dibiarkan saja. Kau menangis, kau meraung, tapi tiada pun yang menolong. Namun kau selalu dalam doaku. I will be with you, forever with you. Senyumanmu lambang tabah, sinar sebuah harapan. Dunia pasti mendengarmu, walau apa kau tempuh. Pahamilah saat ini, kena ramai yang berdoa. Kita akan terus bersama, walau apa berlaku, insyaAllah. بدنا خبز، جوعانين لك يا اخي ساعدونا بالخبز، والله ما قدمنا غير الموتى يا اخي ساعدونا. Usah gentar, takkan jiwamu terbiar. Oh, dengan kasih sayang ini, Tuhan pasti akan menemani. Kau pasti selalu dalam doaku. I will be with you, forever with you. Senyumanmu lambang tabah, sinar sebuah harapan. Dunia pasti mendengarmu, walau apa kau tempuh. Pahamilah rasa ini, kena ramai yang berdoa. Kita akan terus bersama, walau apa berlaku, insyaAllah. نشكر الشعب الماليزي ومن قام بمساعدتنا والفريق العامل معهم الشيخ جمعية سيريا كير. جمعية سيريا كير، نشكركم جزيل الشكر لأنه من 5 سنين ما شاء الله حدا يجي لعنا كان هني. الله يحييهم، الله يحييهم. Bersatu atas satu naungan nafasmu.